Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini kita dapat bersama-sama sekali lagi dalam tafsir pimpinan Ar-Rahman, surah At-Taubah, surah yang ke-9, juzuk yang ke-10. Yang mana dalam kuliah yang lepas kita telah baca sehingga ayat 64. Surah Taubah ini antara perbincangan kita yang lepas ialah tentang asnaf ataupun mereka yang berhak menerima zakat berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang ke-60, iaitu ada 8 golongan yang berhak menerima zakat ini, yang dalam istilah yang masyhur pada hari inilah asnaf. Asnaf iaitu mereka yang berhak untuk menerima zakat. Dan zakat ini merupakan kefarduan ataupun kewajipan yang dikenakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman apabila mereka mampu. Dan kalau kita baca dalam kitab ni, selain pada zakat fitrah ni biasa dah kita sama-sama pun kita panggil terah-terah tu zakat fitrah, zakat individu yang dibayar lebih daripada keperluan dia pada akhir Ramadan, di mana disebut dalam kitab, iaitu keperluan dia pada akhir bulan Ramadan dan juga pada awal bulan Syawal. Dan pada zaman Nabi, zakat fitrah ni biasa ni dibayar pada pagi hari raya. Para sahabat dalam perjalanan nak pergi masjid tu, mereka akan bayar zakat ni kepada orang-orang miskin dan orang-orang yang dirasakan ataupun yang memenuhi syarat untuk menerima zakat. Dan lepas pada semaya raya tu, zakat fitrah ni tidak lagi dianggap zakat. Mana kalau kita bayar lepas semaya, dia disebut sedekatun minas sedaqat, kata Nabi, merupakan sedekah, sebagai daripada sedekah. Dia tak kira terah. Jadi terah kita ni kira tak bayar lah kalau kita bayar lepas pada semaya raya. Maka sebab itu hari ini diberi pelonggaran kepada kita untuk membayar pada awal bulan lagi. Dalam mazhab Hanafi boleh bayar awal bulan lagi. Kalau Syafi'i betul, dia kena bayar malam ataupun pagi raya. Tapi ada kelonggaran di kalangan ulama membolehkan kita bayar awal kerana jumlah penduduk yang ramai, dan kalau semua nak bayar sebelum maya raya, dia akan menimbulkan masalah, menjejaskan masa dan juga waktu untuk semaya. Selain pada zakat fitrah ni, zakat-zakat lain yang kita orang Islam kurang beri perhatian, antaranya zakat perniagaan. Bila orang ni niaga, cukup nisab dan cukup haul. Ini dua istilah yang diguna. Nisab ini ialah jumlah bilangan harta yang ada tu. Kalau kita niaga, nilai barang yang ada. Kalau kita buka kedai sebagai contohnya, nilai barang yang ada dalam kedai tu berapa. Bila cukup nisab, cukup jumlahnya, dan nisab ini biasanya ditentukan oleh pihak yang berkuasa. Kalau kita hari ni kat majlis agama ni, dia akan menentukan nisab, jumlah harta perniagaan kita yang perlu untuk dibayar cukai. Kalau tak cukup nisab, kita tak perlu bayar zakat. Bukan cukai, tak ada zakat. Dan yang kedua, syarat yang kedua dalam masalah harta ni dia panggil haul. Haul ni tempoh yang dalam penggunaan biasa 12 bulan. 12 bulan ni tempoh barang tu. Lepas tu yang barang itu ada, maka dalam tempoh itulah kita akan dikendaki membayar. Selain pada zakat harta ataupun zakat meniaga, zakat harta yang kita simpan termasuklah barang kemah dan juga harta seperti duit dalam bank, simpan bond ataupun gapo benda yang dianggap sebagai harta. Kalau campur-campur berapa kena bayar. Ini pun bergantung pada nisab dan haul. Kemudian yang seterusnya yang kita orang Melayu tak ucap ni ialah zakat tanaman. Tanaman ni iaitu
Kalau kita nanam padi, dia berapa nisab dia ditentukan oleh pihak kerajaan juga. Lepas tu ada kata tak padi ni dia tak kena haul. Haul ni kalau nak tunggu setahun, memang orang tak sipek padi setahun. Tapi untuk tanaman ni bila dituai, selepas dia dituai, berdasarkan ayat Quran, wa atu haqqahu yauma hasadih, hendaklah kamu keluarkan hak dia, hak untuk zakat tanaman ni yauma hasadih, iaitu pada hari di mana kamu menuai. Bila kita tuai hari tu, kita boleh kita panggil apa menuai ni ngeter kalau pak kita ngeter padi. Jadi jumlah padi itu bila cukup nisab, maka kena dikeluarkan zakat. Begitu juga kita nanam apa-apa pun daripada pandangan mungkin termasuk buah-buahan apa semua tu, musaking tak musaking tu, kalau hasilnya siapa perekat sekian-sekian, dia kena keluar lah. Tapi semua ni akan ditentukan oleh pihak yang berkuasa. Dalam konteks kita majlis-majlis agama. Dan begitu juga zakat apa ni, kalau kita lah ni dia panggil melombong, zakat ma'adin, iaitulah bahan galian, minerals. Orang yang melombong melombong gap lah, semua yang dipanggil ma'adin, yang masuk dalam istilah mineral. Selalu orang pakai guna istilah mineral. Kalau zaman dulu dia panggil bahan galian. Bahan galian hok bagi duduk dalam tanah. Bagi dalam tanah ni mah, perak apa semua lah ni, mungkin manganis, besi, lantanum apa banyak kalau kita baca dalam buku tu, macam-macam istilah bagai-bagai duduk dalam tanah. Jadi hok ni pun kalau cukup nisabnya, maka perlu juga dikeluarkan zakat. Selain pada itu ialah apa ni, ternakan, zakat ternakan. Iaitulah biasanya 40 ekor kambing, 40 ekor babi, ekor lembu, dia kena buat tubik zakat. Zakat orang ni tak ada. Zaman dulu, zaman kita budak, kalau anak siapa apa belah orang, seorang kena buat tubik zakat. Kalut tu kat kita. Bimbang takut kena hok bila ni zakat tu. Yang zakat kena wikok orang, dia kata suasana anak ni ramai doa. Jadi zakatnya kena wikok orang anak tu. Jadi waktu memang orang tua dulu kecek kita jadi takut. Sebenarnya tak ada berlaku tu bagi tak ada zakat orang ni, memang tak ada. Tak ada dalam kitab, tak ada dalam berapa. Cuma kadang-kadang orang Melayu tak dia gora kau dia berapa, tapi memang dulu disebut zakat. Kalau anak siapa berapa 12 atau 13, kalau nombor 13 tu kena keluar zakat. Wikok orang. Wikok orang. Jadi itu benda hak tak ada asas lah. Jadi ini antara benda-benda yang disebut di dalam kitab. Perkara-perkara yang kita sebahagian daripada kita orang Melayu ni tidak berapa cara. Kita duk besar ke terus ya. Aku keluar ada terus anak aku, bini aku, tapi kalau dia nego, zakat nego dia tak tubik. Dia sama ada dia kedai rucik ke, di supermarket ke apa. Kadang-kadang harta dia simpan barang mah dalam peti, hak lama, hak sakok ke apa tu pun kalau tak pakai kena keluar zakat. Kalau cukup nisabnya, kecuali kalau barang kemah tu dipakai. Tidak mesti pakai semua, tapi kalau dipakai sekali seminggu kalau dia pakai, maka tak penuh. Tapi kalau duduk simpan tak guna. Tak guna-guna tu simpan ya. Mata-mata pergi belik, bilik takut tu lagi gadah. Jadi kita tengok tu, jadi hak tu memang kena zakat sebab dia kira harta yang terkumpul. Harta yang kita kumpul. Dan kalau kita tengok zakat ni kalau dilaksanakan betul-betul, kita boleh menyelesaikan masalah kemiskinan dalam masyarakat. Lah antara harta orang Islam yang banyak ni lah dalam zakat. Sebelum ada cukai ni, zakat ni lah salah satu kaedah kerajaan ni menunaikan tanggungjawab dia kepada rakyat, menyediakan keperluan dan juga bantuan kepada rakyat melalui zakat ini. Jadi tapi oleh kerana kita ni kita itu dah lah ni, tapi kita tidak menyeluruh. Tidak menyeluruh menyebabkan ada sebahagian pada kita nego pun tidak keluar zakat. Jadi itulah lebih kurang tambahan kepada apa kita baca dulu. Kemudian Allah SWT juga menceritakan kepada kita tentang sambungnya perbincangan tentang orang-orang munafik yang ada di Madinah. Karena surah Taubah ni banyak menyentuh tentang golongan munafik yang ada di Madinah, terutamanya dalam peristiwa perang Tabuk. Jadi antaranya yang disebut ini ialah orang munafik ni ayat 64 tu takut
Kalau Allah SWT menurunkan satu surah Al-Quran yang menceritakan tentang diri dia, keburukan dia, perangai dia, kerana dia tahu. Kalau dia susuk dalam hati ni, orang boleh jadi tak tahu, tapi Allah SWT boleh mendedahkan keburukan dia itu. Kalau tu dia takut. Dan akhirnya memang turun satu surah kan dalam Quran ni, Suratul Munafiqun. Salah satunya surah Munafiqun. Dari surah Munafiqun ni banyak menjelaskan kepada kita orang beriman tentang sifat-sifat munafik. Jadi sebab itulah kalau kita rujuk pada Quran dalam surah Munafiqun dan dalam ayat-ayat yang lain yang banyak dalam Quran ni, kita akan mendapat gambaran dan juga pedoman lagu mana kita nak kenal orang munafik ataupun mengenali perangai munafik. Tujuannya lah supaya dari sudut keselamatan negara, kalau kita kenal orang munafik ni, kita boleh bersiap sedia dan kita boleh mengelakkan daripada perancangan jahat dia. Sebab orang munafik di Madinah ni dalam sejarah, dia benci kepada Nabi sehingga mereka dia berpakat dengan orang Yahudi untuk membunuh Rasulullah SAW. Dan saprekat waktu tentang Madinah dikepung dalam perang Khandaq, orang munafik ni juga antara memainkan peran ni, menceritakan kepada musuh yang mari daripada Mekah tentang kekuatan dan kelemahan tentera Islam yang ada di Madinah pada waktu itu. Jadi ni perangai orang munafik. Dia tidak akan senang selagi Islam ni kuat. Islam ni kukuh. Dan orang munafik ni boleh menjadi musuh kepada agama. Hari ni kalau tengok dalam tweet jadi tulis oleh Raja Permasyuri Agong, dia sebut orang kafir ni dibantu oleh orang munafik untuk merosakkan Islam. Sebab orang kafir ni dia tak boleh masuk dengan dalam kalangan orang Islam kalau tak ada tolu. Bahasa kita panggil tolu. Tolu ni dalam konteks agama ialah orang munafik. Orang munafik ni menjadi lalu kepada kafir untuk merosakkan Islam, untuk memusuhi Islam dan menjahanamkan Islam daripada dalam. Sebab kita kapur, kalau ada tolu, orang curi boleh mari. Kalau ada tolu, perokok boleh mari. Tak ada tolu, selamatlah kapur tu. Jadi dalam konteks ni, tolu ni ialah orang munafik. Golongan munafik ni menjadi tolu kepada orang kafir untuk merosakkan Islam. Mereka ni zahirnya Islam, tapi di segi pegangnya, perbuatan, tindak tanduknya tidak berdasarkan kepada agama. Jadi sebab itulah pentingnya juga perbincangan kita tentang munafik. Cuma dalam kuliah kita ni bukan tidak nak bicara secara khusus berdasarkan ayat saja, tapi perlunya kita merujuk kepada Quran dan melihat di dalam Quran ni sifat-sifat orang munafik ni supaya kita boleh kenal dalam masyarakat kita, dalam negara, dan kita boleh melindungi diri kita daripada kejahatan-kejahatan mereka. Seterusnya malam ini kita sambung ayat 65. Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa la in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Bila timbul cerita macam-macam itu, mereka berkata, dan jika engkau bertanya kepada mereka tentang ejek-ejek mereka, dia suka mengejek orang Islam, dia suka buat ngani kepada orang Islam. Tutup perangai antara perangai munafik ni, dia buat ngani kepada orang Islam dan amalan agama. Sebab tu kita bila kita jadi orang beriman, jangan kita buat ngani dengan amalan agama. Kita tak buat cerita lain. Tapi jangan kita ngani seperti kata ai lebah demo maya cuma macam. Tu buat ngani lah tu. Tak boleh lah tu. Kita tak segi cerita lain. Tapi jangan kita buat ngani dengan amalan agama, dengan ajaran-ajaran agama. Sebab kalau tidak, kita akan termasuk dalam golongan orang yang munafik. Karena salah satu sifat munafik ni ialah bermain-main dengan agama, buat gurau dengan agama, bekok tak sung lagu dengan agama. Jadi orang ni kena cermat. Balik pada ayat ni, dia kata, dan jika engkau wahai Muhammad bertanya kepada mereka tentang ejekan-ejekan itu, tentulah mereka akan menjawab, sesungguhnya kami hanyalah bersembang-sembang dan bermain-main. Jadi hak dia kata tu, dia kata dia gurai, bekok. Bekok ni, dia ada bekok molek, ada tak molek. Gurai kalau kena gurai bewok,
Bukan dia kan. Orang kata bahasa jenis gurau beruk. Jadi hak ni antara perangai. Jadi mereka ni akan pelepah diri. Dia kata dia gurau, dia main-main. Lalu Tuhan kata kul, jawablah kepada mereka, wahai Muhammad, patutkah nama Allah dan ayat-ayatnya serta rasulnya kamu memperolok-olok dan mengejeknya? Dia tak patut. Agama ni pertama benda yang kait dengan Tuhan. Orang buat gurau ke, gurau tapi tak boleh. Dia terdemo kalau buat dosa buat banyak. Supaya esok bila Tuhan nak buh dan neraka, dia marah, dia pekom, siapa terlepas. Tu ada ke kecek kat kampung tu. Barang tu tak boleh buat gurau lagu tu. Boleh jadi niat dia nak gurau tapi tak kena lagu. Biar Tuhan nak marah dak orang, dia pekom demo lepas daripada neraka. Jadi dia ingat neraka ni supaya kawuh bewuh. Ada tempat kosong duduk neraka ni, dia tidak akan terlepas lagu tu. Kawuh bewuh kita, kawuh hak surga memang kalau salah pekom derah tu bit. Tapi tak boleh buat main lagu. Tapi ada kalau kita ni boleh jadi tujuan nak gurau pekok tapi tak kena orang panggil. Tak sung lagu, tak kena dengan agama. Sebab tu gurau ni barang yang kita kena cermat. Bukan tak boleh gurau. Tapi gurau ni kalau gurau tak kena lagu tak boleh, ataupun gurau lebih pada hak. Gurau lebih pada hak. Nabi sallallahu alaihi wasallam marah. Dia kata sebab kalau kita banyak gurau, banyak bekok, banyak suka, hati kita ni mati, kata Nabi. Hati kita jadi mati. Kalau terlalu banyak gurau, terlalu banyak bekok. Gurau ni biar ada hak. Kalau tak ada gurau pun tak boleh juga dalam hidup. Serius, sok mu tengok aku tak senyum, aku tengok aku tak senyum. Jadi tak ada lah kemanusiaan dalam hidup. Laki bini pucut tunggu aku tak pergi maiding. Jawab dia. Tapi gurau ni gurau yang sung lagu. Bekok yang sung lagu dan tidak sampai pelekat. Orang kata menjatuhkan maruah orang ataupun menyakiti hati orang, tidak sampai gitulah. Tak sampai gitu. Jadi itu penting Balik pada ni, tadi seterusnya Tuhan kata patutkah dengan Allah, dengan nama Allah dan ayat-ayat Allah dan rasulnya kamu memperolok-olok dan mengejeknya. Ayat seterusnya dikatakan la ta'taziru qad kafartum ba'da imanikum in na'fu an ta'ifatin minkum nu'adzib ta'ifatan bi'annahum kanu mujrimin. Janganlah kamu berdalih dengan alasan-alasan yang dusta, kerana sesungguhnya kamu telah kufur sesudah kamu melahirkan iman. Jika kami maafkan sepuak dari kamu kerana mereka bertaubat, maka kami akan menyeksa puak yang lain. Kerana mereka adalah orang-orang yang terus bersalah. Jadi itu saya peringat pada munafik di Madinah ni, terutama pada waktu itu, mu jangan berdalih. Alasan tak dilah kita gurau saja, kita kecek saja. Tu dalih dah alasan. Jadi saya kata tak payah berdalih, tak payah waktu bi alasan kerana perbuatan kamu tu menyebabkan kamu telah jadi kufur. Kerana dia buat main dengan Nabi, buat khianat pada Nabi, menghina Nabi, perbuatan itu menyebabkan kufur. Kamu menjadi kufur selepas kamu mengaku beriman. Dan jika kami maafkan sepuak dari kamu, iaitu orang bertaubat, sebab ramai-ramai itu adalah insaf yang juru akhirnya bertaubat, mengaku kesilapan dia, minta maaf dengan Nabi dan berjanji tak akan ulang lagi perbuatan yang tidak baik. Maka ini Tuhan kata na'fu, kami akan beri kemaafan kepada puak ni. Tapi hak tidak minta maaf tadi, hak tidak bertaubat, nu'azib, kami akan seksa mereka ni kerana kenapa? Kanu mujrimin, mereka adalah orang-orang yang bersalah. Sebab bila dia tak minta maaf, dia tak taubat, dia kira salah. Dia kira salah dengan perbuatan dia dan layak untuk dihukum oleh Allah SWT pada hari kiamat. Seterusnya Tuhan cerita pada kita al-munafiquna wal munafiqat ba'duhum min ba' ya'muruna bil munkari wa yanhauna 'anil ma'ruf wa yaqbiduna aydiyahum nasullaha fanasiyahum innal munafiqina humul fasiqun. Orang-orang munafik lelaki dan perempuan setengahnya adalah sama dengan setengah yang lain. Mereka masing-masing menyuruh dengan perbuatan yang jahat dan melarang dari perbuatan yang baik. Dan mereka pula menggenggam tangannya, iaitu bakhil, kedekut. Mereka telah melupakan, tidak menghiraukan perintah Allah, dan Allah juga melupakan dengan tidak menghiraukan mereka. Sesungguhnya orang-orang munafik itu mereka lah orang-orang yang fasik.
Jadi tu royak antara sifat orang munafik ni, jatuh tino laki puan ni, dia pakat sama-sama dia. Serakak yang naik. Dia pakat ni pakat lagu mana? Iaitu ya'muru nabil munkar. Pakat-pakat suruh buat benda tak molek. Wa yanhauna 'anil ma'ruf dan menghalau benda-benda yang baik. Tu beza orang munafik dengan orang beriman. Orang beriman ni ya'muru nabil ma'ruf. Dia suruh orang buat benda molek. Dia sendiri buat benda molek dan dia galakkan orang buat benda molek. Contohnya kalau dia buat program, dia gapo pun dia cari benda molek ya supaya orang ni jadi baik. Tapi munafik ni dia sengaja buat benda yang merosakkan orang. Orang duk molek-molek mak masjid contohnya, di masjid. Dia pergi buat tempat hiburan tepi masjid. Contohnya gitu. Jadi orang nak pergi masjid berhenti tengah jalan mentah. Duk tengok hiburan. Tanya orang semayang ngorek, dia buat persembahan hiburan. Contohnya gitulah. Boleh jadi tak berlaku tapi kalau ada lagu itulah perangai dia. Dia nak munuh orang. Kerjaan dia ni nak munuh orang ya. Dia tak boleh fikir bagi molek. Jadi sentiasa ya'muruna bil munkar, menyuruh dan menggalakkan orang buat benda mungkar. Wa yanhauna 'anil ma'ruf, sekak. Orang nak buat benda molek macam-macam cara. Halal kok tu, halal kok ni buat gitu, buat gini, macam-macam caralah mengikut kaedah dia masing-masing. Jadi ni perangai orang munafik. Tuan kata munafik jatuh tino laki puan ni serupa. Perangai lagu tu. Jadi kita ni sebab tu kita orang beriman, kita kena sentiasa suruh orang buat benda molek. Galak orang buat benda molek. Kita tak buat cerita nombor 2. Tapi jangan halal orang. Ni orang nak pergi masjid pun kita buat cari jalan ke apa tak seri masjid. Orang nak buat benda baik pun kita pergi kacau. Contohnya gitu. Jadi janganlah gitu. Kemudian yang ketiga saya kata pula wa yaqbiduna aydiyahum. Antara pesi orang munafik ni bahasa jenis kedeku. Bakhil kedeku. Tu payah nak belanja benda, harta benda dia terutama untuk benda yang molek. Kalau tujuan bawa molek payah pasal lalu. Kalau barang tak molek, rela BPT. Orang nak buat belaga ayat, ambil BPT kawal. Kawal jamu air, tak apa boleh mau belaga ayat. Belaga ayat, belaga bering, belaga kambing. Tapi kalau kata air kita ni nak buat surga ni. Ni nak buat makhluk ni. Jebeh lalu. Jebeh lalu. Tapi kalau orang panggil makan mari. Tu pasal lagu tu. Tapi kalau benda tak molek, petai rela tak apa kawal. BPT kawal tak apa terik ni. Pergi kawal tak apa pasal benda tak molek. Jadi ni Tuhan buat gambaran ni cerita pada kita nak suruh kita kenal. Bila kita kenal, pertama kita boleh elok kita ni daripada termasuk dalam golongan itu. Yang kedua supaya kita buat benda hak sebalik. Kalau dia suruh orang buat benda tak comel, kita suruh buat benda comel. Barulah kita jadi orang beriman. Orang beriman ni sama-sama pun dia ajak orang buat benda molek sama. Dengan perbuatan dia, dengan tindak tanduk dia, dengan program dia, dengan kata-kata dia, dia sentiasa mengajak orang buat benda yang baik. Lepas tu dia kata pula akhirnya innal munafiqina humul fasikun. Orang sesungguhnya orang munafik itu orang yang fasik. Dia ni fasik. Fasik ni kharaja dalam kitab sebut kharaja min hududillah boleh juga. Orang yang keluar daripada hukum apa ni batasan Tuhan, makna melanggar. Biasanya al-fisq fasaqah ni kalau buah ketuh kan. Dia netuk tu tubik butir. Butir tu girata tu. Tu dia coh tubik. Jadi orang fasik ni dia tubik. Dia tubik, mana tubik daripada tago. Langgar pada tago, maka jadi fasik. Fasaqah. Tu fasaqah tu jadi fasik. Isim fa'il dia fasik. Jadi fasik orang yang fasik. Dan kerana itulah Tuhan kata nasullah mereka ni tak cara Tuhan, maka Tuhan pun tak cara juga ke dia. Mana Tuhan tak tengok dengan kesian belah kepada orang yang lupa kepada Allah SWT ni, dan Tuhan elok gitu ya dia dalam hidup. Kalau mujur molek-molek, tak molek kan pakai jodoh dengan gitu. Kemudian ni berat lagi. Ayat 68 dia kata wa'adallahu al-munafiqina wal munafiqat wal kuffara nar jahannama khalidina fiha hiya hasbuhum wa la'anahumullah
walahum azabum muqim. Allah menjanjikan kepada orang-orang munafik lelaki dan perempuan serta orang-orang kafir dengan neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya. Cukuplah neraka itu untuk menjadi balasan mereka. Dan Allah laknatkan mereka dan bagi mereka azab seksa yang kekal. Ni ancaman Tuhan. Dan juga pengisytiharan Tuhan kepada orang munafik. Jatuh tino tak kira lah. Seksa ni Tuhan kata masuk ke apa? Nara jahannam. Neraka jahannam. Iaitulah neraka yang paling bawah sekali. Kan dia ada 7 kan? 7 lapis. Yang paling bawah tu dipanggil jahannam. Neraka jahannam. Masuk dalam neraka ni, hak berat lagi pula, khalidina fiha, kekal. Moga dia tak ada taubat. Kalau munafik dia tak taubat, kekal dalam munafik. Bila dia mati, mati dalam keadaan munafik. Ni dalam konteks munafik akidah ni. Hamba sebut dah mula. Bila kita sebut tentang munafik, kita sebut tentang kafir, kufur, bukan kafir, kufur, maka dia ada perbincangan di kalangan ulama. Dia ada munafik akidah, iaitu akidah dia ni tidak Islam. Serupa zaman Nabi tu. Sebab Abdullah bin Ubay, zahir mengucap tapi hati tak berimeh. Tolak Nabi ni dia panggil munafik akidah. So lagi munafik perangai. Akidahnya tidak munafik, dia memang Islam sungguh. Tapi perangai, cecek pelawak, bagai contoh kerah king, pecah amanah. Ni dia panggil munafik perangai. Malah semaya, lambat semaya, lewat-lewat baru semaya, perangai munafik juga. Dengar dah orang best, duk beli lagi. Dekat nak habis waktu baru kalut cari tempat semaya. Zuhur nak habis katalah pukul 4:30. 4 suku baru mai zuhur. Asar nak habis pukul 6:45. Waktu hari dah tu. Time tu baru kalut cari sejadah. Jadi perangai tu dia panggil perangai munafik. Walaupun di segi akidah, keyakinan dia Islam, perbuatan. Perbuatan tu sebab tu kita kena jaga juga perbuatan. Perangai kita, tikah laku kita terutamanya dusta macam sebut mula. Perangai pelawak ni Nabi kata bukan perangai orang Islam. Orang Islam boleh jadi penakut, orang Islam boleh jadi kedekut, tapi pelawak ni bukan perangai orang beriman. Pelawak ni perangai munafik. Pasu-pasu jenis kerahking, nak benih macam kalau kecek nak benih. Walaupun tentu dah tak betul dia, tapi kerahking paksa dah. Rela bergocoh. Bagi contohnya. Tu perangai munafik juga. Ataupun orang beri amanah kepercayaan pada dia. Mu jagalah bagi aku ni. Mata aku lagi. Mari-mari tak ada. Mari-mari tak ada. Orang tinggal gaji rumah dia. Seminggu. Tu aja mari tak ada dah. Apa? Makan tikus saya tu. Tikus mana makan gaji. Tapi nak ya tu dah lah kena. Dia jual pun. Dia banyak makan tikus. Bagaimana tikus makan gaji ni tak tahulah. Tu nak ayat satu. Jadi ni contohnya lagi tu. Jadi ni dia panggil sifat munafik. Bagi tu bila kata kufur bukan kafir, kufur, kekufuran. Kufur ni ada kufur yang bersifat akidah. Seperti orang kafir tu, orang Yahudi, Nasrani ke apa ni, orang munafik tadi masuk dalam kufur akidah. Tapi perbuatan kufur, tu lain pula. Perbuatan yang kufur. Hak tu dia lain dengan kufur akidah. Jadi kita kena jaga belaka tu. Kena jaga benda-benda tu. Hak akidah tu kufur, akidah nifak, akidah tu kena petai lagi tolak. Tapi hak perbuatan pun kena usaha supaya tak ada benda tu dengan kita. Perangai-perangai tu tak ada dengan kita. Awak nganyi ke Quran, awak nganyi ke agama tu bukan perangai orang beriman. Itu perangai orang kafir, perangai orang yang munafik. Jadi kita orang Islam ni, agama ni barang tak boleh buat main. Tak boleh nganyi dengan agama. Nak buat tak boleh buat, cerita lain. Tapi nganyi dengan ajaran agama, dasar-dasar yang jelas dalam Quran, dalam hadis, bukan sifat orang beriman. Tak kena hari bulan, boleh menyebabkan kita jadi kafir sungguh. Supaya semaya. Semaya ni wajib ke mana-mana pun apa keadaan wajib atas kita. Kita tak semaya satu hal. Tapi jangan
buat main dengan semaya ataupun mempertikaikan kewajipan semaya. Tak usah semaya. Dia kata, maya apa sambil lah ni? Tu muka lain tu. Orang sibuk-sibuk ni, maya berapa? Tak boleh lagu tu. Tak usah maya, cerita lain. Tak usah maya tu ikut mula. Jawab dengan Tuhan esok. Cuma dia jadi fasik dalam agama, fasik. Tapi tidak terkeluar pada Islam. Tapi kalau kita pertikah. Pertikah tu boleh menyebabkan jadi jatuh kafir. Inilah asas perbincangan Ahmad bin Hanbal dengan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kan anak murid, salah seorang anak murid dia masyhur, Ahmad bin Hanbal, dalam bab tarkus solah. Orang yang meninggalkan sembahyang, tarikus solah ataupun tarkus solah. Mengikut Ahmad bin Hanbal, kafir lalu. Tak sembahyang kafir. Pasal dalam hadis sebut dengan jelas, man tarakas salata muta'ammidan faqad kafara jihara. Barang siapa yang meninggalkan sembahyang dengan sengaja, maka sesungguhnya dia telah jadi kafir secara terang-terang. Jadi Imam Ahmad bin Hanbal, kerana dia ahlul hadis, dia pergi hadis ni secara zahir. Jadi siapa-siapa tak sembahyang kafir. Berat lah. Tapi Imam Syafi'i dia ada tafsir dia. Dia peraluhnya dia kata kalau dia tak sembahyang kerana malas, dia tak sembahyang kerana meling dia, tapi dia tak kata apa-apa, maka dia tidak jadi kafir. Dia hanya jatuh fasik. Tapi fasik pun berat juga, tak boleh jadi tu imam. Tu imam tak boleh jadi saksi nikah anak, tak boleh jadi belaka tu. Kalau fasik. Tapi dia jadi kafir ni kalau dia mempertikaikan kewajipan sembahyang. Dia kata sembahyang apa zaman ni? Buat masa yang sembahyang. Macam tu kali dia tubik benda-benda lagu tu, jadi baru jadi kafir. Tu dia peralih babat tu. Jadi mujurlah kita ni mazhab Syafi'i. Kalau kita ni mazhab Hambali, rasa ramah. Tak boleh sembahyang banyak tadi ni. Ramah tak boleh sembahyang banyak. Pasal ramah dia kalau kita ni hak jenis tak sembahyang. Ada dalam masyarakat kita, kalau kita rajin perhati, jumpalah. Tak perhati memang tak jumpa. Tak sembahyang. Hak mai jemaah pun tak mari. So hak sembahyang 5 waktu. Cuma dia rajinnya hari raya je. Pasal nak makan topak. Jadi hak tu bersungguh lah dia ni. Jadi hak tu asah dia. Jadi balik pada percaya kita. Jadi Tuhan kata, orang munafik lelaki dan perempuan ni termasuklah orang kafir, duduk sekali dalam neraka Jahannam. Kekal siapa? Bila-bila. Dan hak berat pula tambah sikit lagi, tambah ni wala anahumullah. Tuhan laknat pula. Dohlah duduk neraka hak patak. Kekal pula dalam neraka. Lepas tu laknat Tuhan pula mari. Ada orang masuk neraka dengan Tuhan tak laknat. Ada orang masuk neraka, Tuhan tak laknat dia, tapi dia masuk neraka kerana dosa dia. Laknat Tuhan tak. Hak ni masuk neraka kerana kufur dia, kerana kejahatan dia, lepas tu kena laknat pula. Tu beza tu. Ada orang seperti kita, kalau kita orang Islam biasa, kalau kita buat dosa, kita Tuhan tak apa dosa kita. Kita pun tak minta apa, masuk neraka. Masuk neraka tujuan nak cuci, tapi Tuhan tak laknat. Laknat Tuhan tak ada dengan kita. Pas masuk neraka pula tidak kekal. Orang beriman ni dalam hadis Nabi, man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa mengucap la ilaha illallah dakhalal jannah, nescaya dia akan masuk syurga. Cuma sini ulama huraf. Semua orang beriman mati dalam keadaan beriman, dia ni jahat lagu mana sekalipun, akhirnya akan masuk syurga. Tapi kena masuk neraka dululah. Jangan ingat boleh masuk syurga lalu. Dia akan masuk neraka dulu, basuh cuci kamu dulu. Pasal dia cemar. Kayak sepama kata kain ni, dia cemar. Ada setengah kain tu, kita pakai kicau-kicau jemur. Tak payah gahar, tak payah gapo. Pakai ya kita ni kan. Kita celup-celup dengan air sabun, kocok. Keruh-keruh, jemur. Pasal cemarnya, daki ya, peluh ya. Tapi ada bahasa jenis kain, kena gonyong. Gonyong, beruh pula, beruh temaga. Beruh biasa ni tak padai dengan dia ni. Sabun pula, macam-macam jenis sabun. Ada setengah kena rendai dalam air panas. Ada setengah kena buh klorok. Tu masuk neraka tu. Tapi bila cuci molek semua, jemur kering, boleh pakai sembahyang. Boleh buat sembahyang sebab cuci habis tu. Jadi orang beriman ni kalau dia ada la ilaha illallah
tak ada syirik pada dia, insya-Allah duduk dalam neraka pun dia akan tubik sampai masanya. Masa tu Tuhan nentu. Kita tak boleh nentu. Jangan kata nak pasal roya, nak minta ringgit jangan. Tu atas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu kena minta semua rahmat Tuhan. Dalam hidup kita semaya, kita lepas semaya minta rahmat Tuhan. Kena minta rahmat Tuhan tu, sebab dengan rahmat Tuhan lah kita selamat daripada neraka dan kita direngek ke hukum seksa. Tu asas dia. Tapi orang ni dia masuk neraka, laknat Tuhan tak ada. Tapi orang munafik ni, ayat ni Tuhan royak sebut ni, masuk neraka, kekal dalam neraka, kena laknat pula. Tu bertindih. Hak tadi masuk neraka tak kekal. Laknat Tuhan pun tak kena. Tapi hak ni masuk neraka, kena laknat, kekal pas bila-bila. Ini beratnya orang munafik dan juga orang yang kafir. Walaupun dia boleh jadi ngucap 2 kalimah syahadat, duduk semaya sebelum zaman Nabi kan, semaya belakang Nabi lah. Sahur cerita Abdullah bin Ubay ni. Serbai pun besar, sejadah buat serbai. Habis. Kalau kain kat segulung buat sejadah besarnya serbai dia. Semaya belakang Nabi semua. Jemaah tak tinggal. Tapi Abdullah bin Ubay ni bapak munafik. Dalam sejarah jelas bapak munafik. Ni Tuhan sebut dari sekarang, la irja'na ilal madinati, dia sebut lepas pada satu peperangan itu dia tak puas hati Nabi, dia tunjuk sikap. Dia kecek ngapok dia, la irja'na ilal madinati la yukhrijanna al-'azzu minhal azal. Dia kata nantilah balik di Madinah ni, orang hok bisa kedebel di Madinah akan peramak orang lekeh. Dia rasa dia tu hebat. Dia nak peramak Nabi. Lalu Tuhan jawab dalam ayat tu, walillahil izzatu wali rasulihi. Segala kehebatan kebesaran duduk dengan Tuhan dengan Rasul dia. Walakinnal munafiqina la ya'lamu. Tapi orang munafik tak erti bagai lagu tu. Tu sebut cerita Abdullah bin Ubay ni. Kalau kita baca dalam sejarah tu panjang. Cerita kisah dia. Tapi anak dia alhamdulillah masuk Islam. Nama dia Abdullah. Abdullah bin Ubay. Nama anak dia tu. Pelik nama serupa dengan ayah. Jadi dia ni alhamdulillah masuk Islam, comel Islam dia. Jadi comel. Dan bila orang geger kata ayah dia jahat ke apa sehingga Nabi keluar bui kebenaran untuk membunuh Abdullah bin Ubay. Lalu anak dia ni pergi jumpa Nabi, ya Rasulullah. Dia kata, bui kebenaran kepada hamba untuk bunuh ayah hamba. Dia pergi minta izin dengan Nabi. Ya Rasulullah, mungkin dia dengar cerita Nabi tak tahan dah dengar perangai Abdullah bin Ubay. Arwah sahabat ni bunuh. Jadi cerita tu siapa ke dia? Dia pergi ngadak Nabi. Ya Rasulullah, minta izin dengan Tuhan, hamba sendiri bunuh ayah hamba. Kejut Nabi. Dia kata kalau Nabi bui orang lain bunuh, hamba akan terasa muka ayah hamba. Dan mungkin hamba akan dendam. Hamba akan dendam kepada orang yang bunuh ayah hamba. Jadi baik hamba bunuh sendiri sendiri. Siapa mereka tu? Anak dia ni hebat, sanggup. Tak lepas. Tapi Nabi kata tak sah. Nabi tarik balik arah tu sebab Nabi kata tak sah. Aku tak sah orang buat cerita nanti tubik TV3, tubik dalam WhatsApp Nabi Muhammad ni bunuh sahabat dia sendiri. Tu Nabi tu disebut. Nabi kata aku tak sah orang kecek lepas pada di Muhammad membunuh sahabat dia sendiri. Karena Abdullah bin Ubay tengok zahir lagu tu semaya. Jemaah tak tinggal 5 waktu ada semua duduk belakang Nabi. Belakang Nabi. Oh ya, setahun tu dia tapi bapak munafik. Nombor 1 dalam secara Islam. Ni besar cerita ni. Jadi balik jadi waktu tu kata berat orang munafik ni laknat. Wa la'anahumullah wa lahum azabun muqim, dan mereka akan terima azab yang kekal sampai bila-bila. Jadi sebab itulah kita kena pakat jaga hamba sendiri, tuan-tuan dan puan-puan, hati kita terutamanya akidah kita supaya jangan jadi seperti orang munafik. Perangai pun jangan ada. Sebab tu kita kena pakat baiki diri. Kalau kita bahasa jenis kecek pelawuk sama kening, baikilah, jangan pelawuk. Pelawuk ni walaupun dengan anak, dengan siapa pun tak sepatutnya. Kita ajar anak kita jadi tak jujur bila kita pelawuk dengan dia. Mengaji sungguh mengaji sungguh aku beli basikal. Beli basikal lak apa malah. Anak dekat kacau sungguh mengaji.
Lepas periksa, pah molek, buat tak tahu. Anak sebut buat tak tahu, buat tak tahu. Kita tipu. Menipu dengan cara kita tidak menunaikan janji. Dan itu bukan perangai. Sebab tu dalam Islam nak janji ni, tengok. Jangan kita janji benda yang kita tak boleh buat. Kita tak boleh buat, jangan kita janji. Dan jangan mudah berjanji. Mudah berjanji. Orang Islam dia jaga benar. Janji, dia tidak cepat beri janji. Sebab janji ni benda yang akan dituntut kepada kita sampai bila-bila. Waktu-waktu kena jaga. Kalau kita tak buat, akibat masuk dalam bab pelawak, bab nipu ni bukan orang Islam dah lah. Lepas bila kita bahas dengan orang, bahas ni boleh dalam batas-batas benar. Kalau siapa nak kerahking, tak usah tunduk kepada kebenaran, itu bukan sifat orang beriman. Sebab tu berbantah-bantah ni dalam Islam tidak digalakkan. Nak cari benar tak boleh. Tak boleh emosi. Sebab kalau kita tu nak benar. Tak cara dah nak kira nak benar dekat bunuh. Sedangkan kita dalam Islam, kita bila berujuh untuk mencari kebenaran. Bila ada kebenaran dengan hujah yang nyata, tunduklah kepada hujah. Itu sifat orang beriman. Bukan nak benar, nak mencari kebenaran. Kebenaran ni asasnya dalam Islam Quran lah. Quran dan hadis. Itulah asas kebenaran. Lain pada Quran, lain pada hadis, itu bukan kebenaran. Dia bersifat relatif. Sebab benar-benar ni dia ada kebenaran yang hakiki, ada kebenaran yang relatif, yang kita panggil nisbi. Jadi kalau kita ngaji ni, kita jumpa bahagian itu. Dalam hidup kita ada kebenaran, tapi kebenaran dalam hidup ni ialah kebenaran yang sifatnya nisbi. Kebenaran sebenar ialah hak mari pada Tuhan. Sebab tu dalam Quran Tuhan kata, wa qulil haqqu mir rabbikum. Wa qulil haqqu mir rabbikum fala takum minal mumtarin. Kata kalau Muhammad, kebenaran itu hak Tuhan. Jangan sekali-kali kamu merasa ragu. Sebab tu bila kita pergi Quran, pergi hadis, itulah kebenaran yang hakiki. Kebenaran yang mutlak yang kita tak boleh ragu. Kebenaran yang mari pada contoh ilmu pengetahuan ni benar-benar sains kita belajar, formula matematik. Formula sains itu benda yang benar, tapi benar tu bersifat relatif. Dia bukan kebenaran yang hakiki. Sifat dari segi agama itu dia panggil nisbi. Kebenaran hak sebenar, hak Quran hadis. Hak mari daripada Tuhan. Sebab tu hak Tuhan ni tak boleh sanggup. Dia Tuhan kata lah. Kita tak boleh sanggup dah. Dia kata bibi lah, putih-putih, hitam-hitam. Tapi hak manusia kita boleh bujak. Kita boleh bahas. Terutama teori-teori sains. Sebab tu dia panggil, kalau masa saya sebut dahulu kan, dia dalam sains ni dia ada hipotesis. Dia ada teori. Akhir sekali dia panggil factual. Scientific facts. Fakta tu benda hak tak boleh hogeh. Tapi teori can be challenged. Teori-teori sains ni ya teori yang boleh dicabar. Cabar dengan ilmu, cabar dengan kajian, cabar dengan hujah. Itu lain. Kalau hipotesis tu petai lagi boleh tolak. Dia ada 3 tu dalam kalau kita ngaji. Hipotesis, teori, fact. Dia beza. Sebab tu teori ni, jangan kita kata teori betul dia. Teori ni bergantung kepada pertama pemikiran. Kemudian hak benda ni, hak dia kita panggil dalam sains dia panggil eksperimen. Uji kaji yang kita buat. Barang-barang yang kita uji dalam makmal kau di luar kau berdasarkan observation kita apa semua, takulah kita tu menghasilkan teori. Tapi teori tidak semestinya betul. Tidak semesti tepat. Sebab tu kalau kita mengaji sains, teori sains sentiasa berubah. Zaman dulu lagu ni, ni lagu lain. Mula orang kata benda yang paling kecil dalam dunia ialah atom. Dulu 2-30 tahun lepas. Atom ni apa dia panggil Islam. Benda yang paling kecil. Tapi lepas tu dengan kajian sains rupanya atom itu boleh dipecahkan lagi. Boleh pecah lagi atom jadi proton dan elektron. Dulu orang ingat atom tu yang paling kecil tu. Tapi atom yang dipanggil dalam perbincangan ilmu kalam al-juz'ul ladzi la yutajazza. Tu istilah dalam ilmu kalam ni, al-juz'ul ladzi la yutajazza. Juz'u yang tidak boleh dipecahkan lagi. Jadi masa tu tubik kan atom.
Tu big atom. Tapi akhirnya sains membuktikan atom ni bukan benda yang paling kecil. Sebab atom tu sendiri boleh dipecah pula. Jadi proton dan elektron. Bukan proton saga. Tapi dia panggil proton dan elektron. Jadi kau kecil lagi. Dan mungkin lepas tu kecil lagi. Lalu ni tu istilah nano. Nano teknologi ni teknologi yang paling halus. Nano teknologi ni. Nano ni mana benda yang paling kecil lah ni. Sebab dia panggil nano teknologi. Dulu tak ada istilah ni. Noyak sains ni dia lagu tu semua. Sebab tu sains ni, teori sains dia tidak kekal biasa. Dia akan berubah mengikut perkembangan ilmu dan perkembangan masa. Jadi kita bila kita kecek tentang Quran, tentang agama. Agama ni bukan teori. Agama tu, terutama agama kita Islam ialah wahyun. Dia aku sebut in hiya illa wahyun yuha. In huwa illa wahyun yuha. Quran Islam ni Tuhan kata apa? In huwa illa wahyun yuha. Dia merupakan suatu wahyu yang diturunkan, yang diwahyukan. Allamahu syadidul quwa. Siapa dia hok mari ni? Wahyu ni kepada Nabi. Allamahu syadidul quwa. Iaitulah makhluk yang amat perkasa, yang gagah, yang gapo hebat. Siapa dia? Zumirratin fastawa. Iaitulah Jibril. Jibril tu hok mari. Jibril ni ketua segala malaikat. 12 sayap. Kanan kiri. Wak mari tu bukan main-main. Sebab tu dalam Islam ni Tuhan panggil tanzilun. Benda yang diturunkan daripada langit. Wak tunggu pada Nabi Muhammad. Wahyu dalam Islam ni tanzil. Istilah tanzil. Tapi dalam agama Kristian ni, kalau kita buat perbandingan agama, kita ngaji agama Kristian. Dalam Kristian, revelation dia kecek. Revelation dia God inspired. Konsep revelation dalam agama Kristian hanyalah God inspired dia bagi. Iaitulah ilham tu habui kepada Nabi. Ilham gitu. Inspired ni apa terjemah mudah? Ilham yang tu habui dalam fikir, macam ilham penyair, ilham penyajak, ilham penulis buku. Lagu tu ya. Dia sendiri tak berani kata mari langit. Tu no ya. Dalam agama Kristian ada hari ni. Sebab tu tak boleh berdepan. Tapi Islam ni pas kali ni Tuhan kata tanzilun. Tanzil. Di Tuhan guna istilah tanzil. Benda yang revealed daripada atas waktu rupau. Mari daripada langit. Daripada Sidratul Muntaha. Jibril waktu tu masuk dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nak ayat hebat je ajaran Islam kita ni. Kalau kita faham. Sebab tu kita boleh berdepan dengan kapur-kapur. Sebab tu agama Kristian ni orang boleh cabar kepercayaan. Boleh ni duk gege Krismas ni orang Kristian sendiri mencabar. Betul kan Nabi Isa ni lahir 25 hari bulan Disember. Orang Kristian je masa ambo di England. Satu gereja dia panggil The Plain Truth. Plain Truth ni salah satu aliran Kristian yang moden. Gereja dia ada Plain Truth, dia keluar majalah tiap minggu sok. Ambo langgar majalah tu teban ni bawa balik. Di atas tiap minggu di rumah. Kita isi borang dia, buya lama, pak duduk, free ya di atas. Ni, tepan ni buat balik. Buku Kristian. Dalam tu dia mencabar Christmas. Ni Kristian tadi. Dia kata Christmas ni tidak betul. Hari kelahiran Nabi Isa. Sebab apa? 25 Disember ni musim sejuk. Musim winter. Kalau baca dalam Bible, Nabi Isa ni malam kelahiran dia, orang nampak bintang cerah langit. Orang daripada Parsi. Duduk di Parsi tu, daripada benua India, tengok bintang tu langit. Cerah macam dan kedudukan bintang tu sama betul dengan Baitul Laham di Palestin tempat Nabi Isa dilahirkan. Siapa orang daripada Parsi ni jalan mari dengan kenderaan. Mari cari mana ni bintang langit. Dan dalam Bible juga disebut pada malam itu gembala-gembala kambing, gembala lembu duduk di padang. Jaga lembu dia di padang. Jaga kambing lah bukan lembu, kambing di padang. Sheep ni beri, bahasa kita beri. Duk jaga beri di padang sambil melihat bintang di langit. Jadi kalau 25 Disember Christmas ni, musim sejuk lagi mana nak nampak bintang langit?
Lagu mana nak nampak bintang? Sebab kita musim hujan, nak nampak warna langit. Lepas tu musim sejuk. Derajah kesejukan tu minus plus ada semua. Kalau tempat jauh dekat sampai minus 10. Tolak 10. Lagu mana orang boleh duduk cokoh harga atas padai dengan kambing? Ha, tu contoh. Jadi aliran Kristian ni sendiri mencabar. Sebab tu bagi dia kata tidak betul 25 Disember ni ialah hari kelahiran Nabi Isa. Ni diperkenalkan oleh Pauline. Paul ni asalnya orang Jeruk, menetek agama Nabi Isa, dia seksa pengikut Nabi Isa, akhirnya jatuh tak khabar. Jatuh tak khabar supaya orang kena epilepsi, gila babi, sawai babi. Dalam Bible dia sebut. Duk tengah ramai-ramai ni, bung dia rebah, tak khabar. Berlalu buih mulut, lepas dulu bangun cacat. Bangun cacat, istihar sokong ajaran Nabi Isa, dah keping orang masuk agama Kristian. Sebab tu Kristian yang ada pada hari ini mengikut kajian yang dibuat. Bukan Kristian yang mari daripada Nabi Isa. Tapi dipanggil Pauline Christianity. Ialah agama Kristian yang diasaskan oleh Paul tadi. Yang diberi gelar Saint Paul sebagai wali. Dan Paul inilah yang banyak mengupuh ajaran Kristian ini, antaranya menyebut 25 Disember sebagai hari kelahiran Nabi Isa. 25 Disember ni dalam kajian sejarahnya adalah hari perayaan golongan pagan di Rom. Orang pagan ni, kita jemah mana bahasa kita? Pagan ni orang tak ada agama. Sebab orang asli dalam hutan, tak ada agama. Jadi demo ni menyambut perayaan dia, kepercayaan dia 25 Disember setiap tahun. Jadi Paul ni untuk menyesuaikan agama yang dia bawa ni dengan masyarakat supaya orang terima, dia letak Nabi Isa ni lahir 25 Disember. Ni boleh baca dalam buku kajian tentang Kristian. Bukan barang saya rekod saya tambah, tapi dalam buku boleh baca. Ia ditulis oleh orang Kristian sendiri. Tu nak ayat contohnya. Sebab benda tu tidak hakikat. Bukan kebenaran yang sebenar. Jadi kita bila kita kecek tentang agama kita Islam, kita berkecek tentang hakikat. Hakikah. Iaitu truth. Reality. Hak sebenarnya agama. Wahyu itulah agama. Sebab tu, bahawa hidup kita ni pun bukan realiti. Kita hidup atas dunia ni sebab tu dalam kitab-kitab ilmu kalam, dia panggil hawadith. Hawadith. Kalau kita hidup, kita makan roti canai, makan ikan bekok, apa semua ni, dia bukan realiti. Dia panggil hawadith. Hawadith ni, kalau kita buat bahasa Inggeris, dia panggil accidents. Accident ni benda yang berlaku sebentar. Lepas tu dia hilang. Dia bukan kekal. Dia tidak realiti. Kalau kita tengok comel hari ni, gapo semua molek, kaya, gapo bagus tu, bukan hakikat. Itu bukan hakikat. Itu adalah hawadith. Hakikat sebenar ialah akhirat. Kebenaran sebenar agama. Hakikat sebenar akhirat. Sebab tu dalam satu ayat kan, fakashafna anka ghita'aka fabasaruka al-yawma hadidun. Tu ayat tu. Orang guna ayat ni untuk curah mata. Siapa-siapa ada mata kelabu masuk pasir ke apa, baca. Fakashafna anka ghita'aka fabasaruka al-yawma hadid. Pada hari ni tu saya kata fakashafna, kami akan singkapkan, selok. Ghita'aka, benda yang menutup pandanganmu. Fabasaruka al-yawma hadidun, hari inilah iaitu hari akhirat. Di akhirat esok, yauma, pada waktu tu fabasaruka, pandanganmu ni manusia hadidun, tajam, jelas, terus. Nampak sungguh. Oh ni rupanya. Aku dah buat selama ni, ingat. Molek dah rupanya punuh. Punuh aku dah buat selama ni. Kalau aku dah bagi go to wish dumbengnya kat orang, aku ingat boleh jadi pala. Saya esok jadi abu angin. Apa? Sebab kita nak masuk sok khabar. Kita nak nyoh kat orang. Kita habis tel buat atas dunia ni. Bagi go ni buat majlis go tu. Tapi kalau niat tak betul, saya esok jadi abu angin. Tu. Harta yang ada pada kita sesok jadi api duk bakar punggung kita. Pasal harta tu tidak halal. Mari daripada jalan tak betul, belanja pun tak betul, maka jadi api bakar punggung kita. Tu hakikat sebenar. Sebab tu satu asar, bukan hadis, sebab dalam kitab-kitab besar ada. Tapi disebut Nabi kata, anasuniyamun. Manusia ni termasuk hamba kita semua ni, ni sebenarnya kita tidur. Dalam keadaan tidur. Wa idza matu intabahu.
Bila dia mati esok baru dia jaga. Annas suniyamu, manusia ni napa hidup lagi pasal malam makan gotu gapo jalan sini napa hidup, tapi hakikatnya mati. Wa iza mati esok baru dia jaga sungguh. Pasal apa? Sebab hak kita hadapi atas dunia hari ni makan sedap apa situ ni sebenarnya tak lebih pada mimpi. Sebab benda ni tak kekal. Kok kita mimpi Allah sedap nikah dengan Siti Nurhaliza. Kita pasal dulu masa dia belum jadi bini orang lah. Lah ni jangan tepi katok ke demo. Engko dia bini orang dah. Yang tepi duk niat nak bini dengan dia lagi. Masa tu mimpi tu kak nikah Siti Nurhaliza makan buah deri makan sedap-sedap. Celek-celek mata bata buruk lah. Hak penuh ngalir basi duk rabak habis teh rupanya cih. Bata busuk ya rupanya. Jadi hidup atas hari ni kalau kita rasa sedap dengan harta, dengan pakak, dengan apa, hakikatnya mimpi semua. Mimpi kita. Kalau kita temu kita rasa waktu kita jenera. Esok bila kita celek mata pah mati tu, tengok akhirat. Masa tu lah baru. Sebab tu orang nak mati kadang-kadang gini belalok mata. Pasal masa tu dia nampak lah dia. Tuhan tunjuk dah waktu hidup lagi. Sebelum dia mati, Tuhan tunjuk. Sebab tu orang mati kalau kita perhati tak serupa. Ada orang mati dengan tenang senyum. Pasal Tuhan tunjuk dak comel. Ada orang duk gini mata. Belalok. Siapa orang kena gitu tutup. Pasal bagi tak comel mari dah. Tuhan tunjuk selalu dah. Saat dia nak mati tu. Tu nak cara nak suruh kita fikir faham dalam kehidupan. Jadi bila kita faham hakikat ni lah kita tidak akan jadi keliru. Jadi keliru jadi tak tu kalu kita pergi dalam hidup pasal kita tak faham hakikat. Kita duk sekejap lah dalam mimpi tu Allah gini. Tunja bini bini ni. Muka sedap mimpi ni, siku belepuk siku orang tu siku ni. Muka sedap mimpi ni. Kadang-kadang menyanyi dalam mimpi ustaz tak ustaz. Apa celek-celek mata duk cokor atas katis okay? Bata busuk. Itulah lagu tu. Hakikat dia gitu. Jadi tu hak penting. Hangpa pun ingat diri hangpa sendiri dan kita semua kita pergi sikit lagi sebelum kita berhenti. Jadi Tuhan kata kallazina min qablikum. Orang munafik tadi masuk neraka Jahannam dengan orang kafir. Kallazina min qablikum kanu ashadda minkum quwwah wa aktsara amwala wa aulada. Fastamta'u bi khalaqihim fastamta'tum bi khalaqikum kamastamta'al ladzina min qablikum bi khalaqihim wa khuttum kalladzi khadu ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika humul khasirun. Nasib kamu wahai orang munafik kata Tuhan adalah sama dengan nasib orang-orang yang sebelum kamu yang telah dibinasakan. Mereka telah mempunyai kekuatan, lebih kekuatan serta lebih harta benda dan anak pinak daripada kamu. Seterusnya, mereka telah bersenang-senang dengan bahagian mereka. Maka kamu pula bersenang-senang dengan bahagian kamu, sebagaimana orang-orang yang sebelum kamu itu bersenang-senang dengan bahagian mereka. Dan kamu pula telah memperkatakan perkara yang salah dan dusta, sebagaimana mereka memperkatakannya. Mereka yang demikian rosak binasalah amal-amalnya yang baik di dunia dan di akhirat. Dan mereka lah orang-orang yang rugi. Jadi tu ayat orang ni munafik masuk neraka Jahannam serupa dengan orang dulu-dulu. Hak lawan Nabi dulu. Orang yang menentang Islam dulu. Macam-macam kan kaum Samud, apa ni Ashabul Aikah, pengikut apa ni, pengikut Firaun, pengikut Namrud. Jadi serupa dengan orang ni. Bahkan orang ni mula ni lebih hebat padamu lagi. Orang munafik di Madinah ni tak ada lebih hebat apa. Harta tak ada belah mana. Rumah lebih kurang rumah orang Islam ya. Ramah pun tak ramah mana. Tapi dulu padamu ni hak lebih hebat padamu Firaun, Namrud kita kata. Kaum Samud hak boleh bina kota-kota yang besar, boleh tebuk bukit, buat rumah. Bina tu bangun ni kalau kita pergi Jordan sekarang di Petra tu dibina oleh orang bahasa zaman dulu. Tingginya kalau kita tengok oleh gambar pun. Tapi hangpa tak ada nak pergi sok muka jauh daripada Amman tu dekat Niger pula nak nyapa. Petra tu dikagumi sebab binaan dia dalam bukit. Binanya hebat. Lagu mana ukir tu dengan zaman. Sebab tu pada pandangan saya bila kita baca buku, orang dulu ni memang tinggi sungguh. Tubuh dia tinggi pada kita. Sebab tahu dulu kata berapa stor, mana siapa? Sebab kata tidak, lagu mana dia boleh buat? Binaan yang tinggi itu. Dengan teknologi tak ada seperti kita hari ni. Mesti tubuh dia lebih besar pada kita, lebih tinggi pada kita.
Nak air batu tu daripada Aswan Mesir wujud wak lagi jadi wak piramid. Batu tu supaya rumus putih. Duk susung wak piramid. Kalau orang Mesir tengok batu tu besar. Stokor-stokor batu tu dengan kederak biasa ni tak boleh buat. Mana orang zaman dulu besar. Sebab kalau kita baca dalam buku sains, binatang dulu besar macam dinosaur ke apa semua. Tu besar. Besar tu berkali tinggi pada masjid balik. Jadi kalau orang halu-halu dia makan pun tak puas. No. Bina dinosaur makan apa kita makan ke bili. Tak seru apa lekat telah gigi. Jadi tu orang ni mesti besar juga. Baru sedap bergambar dengan dinosaur. Kalau berhalu kambing tu leloh nak lari ke dinosaur. Gajah zaman dulu kalau kita baca dalam buku satu buku sains dia ayat. Gajah zaman dulu dengan bulunya dengan ni apa ni gading dia ni 10 kali besar lebih daripada gajah lain. 10 kali ganda. Baik gajah lain ni pun kita tengok Allah. Tak mudah dah besar. Gajah zaman dulu 10 kali ganda. Dalam buku sains dia ayat. Baik 10 kali ganda. Mana masjid disebutin? Gong-gong kalau ada seekor zaman kita kecil habis. Pakai lagi berok buat kita ni. Jadi orang pun mesti besar. Sesuai dengan saiz binatang ada. Lepas tu zaman tu pula orang tak ramai. Jadi kalau besar pun padat. Zaman lain ni sebab orang ramai tu hak kecil. Binatang betul kecil, orang betul kecil sebab ramai berdoa. Kalau seekor gajah besar masjid tak muat kau pacu. Ada 2-3 ekor gajah padat kau pacu ni. Tak berjalan lah kita ni. Tu nak royak cara kita nilai. Jadi sebab tu kalau kita lama sebut 10 store ke apa memang menasabah. Masa tu Amos sendiri pun air. Jolok orang ni 10 store ke apa ni. Tapi bila kita baca buku, kita ngaji, memang benda tu menasabah. Masuk akal dengan hakikat dengan fakta yang sebenar ada. Jadi Tuhan royak ni orang dulu Firaun ke apa ni asyadda minkum quwwah. Kekuatan mereka gagah dia lebih pada mung lagi orang munafik. Lepas tu aksara amwala wa aulada. Harta banyak, anak pinak pun ramai. Mung yang gapo dia ada. Tak ada gapo. Tapi semua ni Tuhan racu habis musnah semua dah akhir Tuhan masuk dalam neraka supaya sekali dengan ramai-ramai. Tuhan nak peringat kepada orang yang menetai nabi, yang menetai Islam dan juga kepada kita sendirilah orang-orang beriman ni supaya insya-Allah kita tidak buat benda-benda yang tidak sepatutnya kita buat. Baik kita berhenti setakat dulu ayat 70 ni insya-Allah kita akan sambung dalam kuliah kita. Kalau kita baca sini dia jadi tergantung insya-Allah kita sambung ni dalam kuliah akan datang. Mudah-mudahan memberi manfaat kepada kita. Aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana zidna ilma, Rabbana hab lana hukma wa alhiqna bis solihin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu